Pernahkah anda terfikir menjadi mangsa pemerdagangan manusia? Hidup yang anda sangkakan indah rupanya bertukar menjadi mimpi ngeri buat selama-lamanya. Itulah yang terjadi kepada seorang rakyat Malaysia yang berjaya diselamatkan daripada menjadi mangsa pemerdagangan manusia tetapi menjadi persoalan apabila dia mati ketika berada di dalam tahanan pihak polis. Apakah yang terjadi? Ikuti kisah ini. Rakyat Malaysia maut dalam tahanan imigresen Myanmar selepas berjaya diselamatkan daripada menjadi mangsa pemerdagangan manusia di negara berkenaan. Mangsa dikenali Muhammad Izzat Abdul Wahab yang berusia 28 tahun itu meninggal dunia pada 14 Oktober 2023 di pusat imigresen Tachilik di Myanmar. Mangsa berasal dari Kuantan, Pahang, sudah beristeri dan mempunyai 2 orang anak. Sebelum ini, mangsa menghubungi Pertubuhan Kemanusiaan Malaysia MHO dan meminta bantuan untuk diselamatkan. Selepas aduan diterima, wakil MHO di Myanmar membantu dan menyelamatkan mangsa di tempat dia ditahan. Dia kemudian dibawa ke pejabat imigresen Myanmar untuk urusan dokumentasi. Malangnya, MHO menerima maklumat mangsa yang diselamatkan itu sudah meninggal dunia. Punca kematian tidak diketahui secara rasmi tetapi dimaklumkan kerana serangan jantung. Pihak MHO merujuk kepada keluarga mangsa dan mereka memaklumkan mangsa tiada rekod sakit jantung. Mangsa sebelum ini dipercayai diperdaya oleh kumpulan sindiket telah menaiki penerbangan ke Bangkok, Thailand dan kemudian dicolik ke Myanmar melalui jalan darat. Dia kemudian dibantu oleh seorang rakyat Malaysia di negara itu untuk menghubungi wakil Malaysia International Humanitarian Organisation MHO dan berjaya diselamatkan. Menurut abang mangsa, Muhammad Asman Nizam, adiknya telah dihantar ke imigresen Myanmar selepas diselamatkan namun meninggal dunia ketika dalam tahanan. Mangsa dilaporkan meninggal dunia akibat serangan jantung walaupun adiknya itu tidak pernah mempunyai sebarang penyakit serius. Melalui rakaman perbualan yang dikongsi MHO di Facebook, mangsa sebelum meninggal dunia sempat menghubungi Setiausaha Agung MHO, Datuk Isyamuddin Hashim, untuk berkongsi cerita. Mangsa didakwa dia diarah menguruskan sendiri perjalanan masuk ke Myanmar dari Bangkok melalui Chiang Rai oleh seorang individu yang dikenali di Facebook untuk tujuan perniagaan. Daripada rakaman itu, mangsa sepatutnya bertemu seorang lelaki di Kuala Lumpur, tetapi lelaki itu terpaksa terbang dahulu ke Bangkok dan ajak bertemu di sana. Mangsa ditempatkan di hotel sehingga 5 hari. Kemudian, masa itulah baru dia sedar terdapat banyak kes pemerdagangan manusia di Myanmar. Mangsa mengakui kesilapannya kerana tidak pernah selidik hal tersebut. Dia hanya bekerja seperti misi rumput dan membawa food panda di Kuantan. Isyamuddin dalam kenyataannya mencurigai punca sebenar kematian mangsa dan mengesyaki ada perkara yang cuba disembunyikan. Ini menimbulkan tanda tanya. Adakah benar punca kematian mangsa adalah sakit jantung atau ada sebab lain yang cuba disembunyikan? MHO telah meminta kepada keluarga mangsa untuk membuat laporan polis dan Kedutaan Malaysia di Myanmar dan juga Kementerian Luar Negeri Malaysia serta menggesa suatu siasatan yang telus dan berintegriti bagi mendapatkan maklumat yang benar punca kematian mangsa ketika di dalam jagaan polis Myanmar. Nurul Diana Muhammad Syukri, 27 tahun, yang merupakan isteri kepada mangsa, berkata dia menerima panggilan pada 11 malam 14 Oktober daripada seorang lelaki yang mendakwa mewakili NGO yang berperangkalan di Malaysia memaklumkan kematian suaminya. Lelaki itu memberitahu mereka telah berjaya menyelamatkan suami daripada sindiket penipuan pekerjaan tetapi dia kemudian meninggal dunia di pusat imigresen kerana masalah jantung. Lelaki itu turut berkongsi video dan beberapa gambar mangsa yang kelihatan tidak bermaya. Lelaki itu mendakwa mereka mendapatkan nombornya daripada telefon suaminya. Dia kemudian memaklumkan kepada adik-beradik suaminya dan mereka membuat semakan dengan Kedutaan Malaysia di Myanmar yang kemudian mengesahkan kematian mangsa. Mengenai perjalanan suaminya, Nurul Diana yang juga suri rumah berkata, suaminya mengenali seorang lelaki di media sosial dan menaja tiket penerbangan dari Kuantan ke Thailand pada 7 Oktober 2023. Suaminya memberitahu dia perlu ke Bangkok selama 3 hari untuk mengambil alat ganti kenderaan. Dia menaiki penerbangan kelas perniagaan dari Kuantan ke Kuala Lumpur pada 10 pagi. Mangsa ada menghubungi isterinya dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA memaklumkan dia terlepas penerbangan ke Bangkok. Pada mula
Semulanya, wanita tersebut memberitahu rasa tidak sedap hati dan minta suaminya kembali ke Kuantan, tetapi dia memaklumkan rakannya menaja tiket lain bagi kelas ekonomi dan mangsa meneruskan perjalanannya. Suaminya ada menghantar nota suara kira-kira 11 malam memaklumkan sudah berada di Bangkok. Biasanya, mangsa selalu menghubungi isterinya, tetapi pada 11 Oktober, dia tidak berbuat demikian dan gagal dihubungi menyebabkan isterinya membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Kuantan pada hari berikutnya. Suaminya juga tidak memaklumkan perjalanannya ke Thailand kepada ahli keluarga lain kecuali dirinya. Pada 19 Oktober 2023, Kerajaan Malaysia dimaklumkan jenazah arwah tiba di Yangon membabitkan perjalanan sejauh 2,000 km dari Tachilik. Pengerusi Hal Ehwal Agama Islam, Pembangunan Luar Bandar dan Hal Ehwal Orang Asli Pahang, Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad mewakili Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Warosdi Wan Ismail menyampaikan sumbangan kerajaan negeri bernilai RM25,000 bagi membantu membawa pulang jenazah Muhammad Izzat yang dianggarkan kos bernilai RM28,000. Sementara itu, Said Ibrahim berkata kerajaan negeri turut membantu dalam urusan pengebumian yang dijadualkan di Kuantan. Jabatan Agama Islam Pahang Jaib menyediakan van jenazah sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur untuk membawa jenazah ke Kuantan. Urusan pengebumian akan diuruskan kerajaan negeri melalui Jaib bagi meringankan beban keluarga mangsa. Sementara itu, tiada bedah siasat kedua dilakukan sebaik jenazah Muhammad Izzat tiba di tanah air. Keluarga mangsa bersetuju untuk tidak melaksanakan bedah siasat kedua itu selepas berpuas hati dengan prosedur dijalankan petugas perubatan di Yangon yang di bawah pemantauan Kedutaan Malaysia di Myanmar, walaupun keputusan penuh belum diperolehi. Pada 26 Oktober 2023, jenazah Muhammad Izzat selamat dikebumikan pada pukul 11.20 malam di Tanah Perkuburan Islam Kampung Peramu, Kuantan. Lebih 500 keluarga dan kenalan arwah menghadiri pengebumian itu. Terdahulu, solat jenazah dilaksanakan di Masjid Tengku Mahkota Abdullah Peramu sebelum dibawa ke Tanah Perkuburan sebaik tiba 10.36 malam. Jenazah Allahyarham tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur kira-kira 3.50 petang dari Yangon sebelum dibawa pulang ke Kuantan. Sepanjang hidupnya, anak bongsu daripada 8 beradik itu seorang yang baik dan disenangi. Selain arwah pernah bekerja sebagai penghantar barang, dia juga seorang imam dan berkawan dengan imam-imam di masjid negeri. Semoga apa yang berlaku dijadikan iktibar buat semua orang. Tidak salah kita percaya sesuatu perkara, tetapi yang salah kerana tidak menyelidiki tawaran yang diberikan. Kami percaya ramai lagi yang menjadi mangsa. Mungkin kita terlalu baik kerana mempercayai semua orang di sekeliling tidak jahat. Rambut sama hitam, hati lain-lain. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa Allahyarham Muhammad Izzat Abdul Wahab dan menempatkannya dalam kalangan orang-orang yang beriman. Ada idea? Komen sikit. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.